Sediakan payung sebelum hujan dan pastinya dalam apa jua yang kita lakukan, walaupun kita ni bukan seorang petani, tapi kita kena ambil tahu sebenarnya, kita sediakan informasi ilmu yang ada supaya mudah kalau kita berdepan lagi dengan racun-racun yang ada dekat depan kita ni, mana satu yang terlarang, mana satu yang boleh digunakan. Kita nak dapatkan info lanjut bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita berkaitan dengan kempen pengharaman penggunaan racun paraquat. Kalau kita tak tahu, kita tengok depan kita ni sama je sebenarnya. Jadi macam mana nak tahu? Kita terus bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini bersama-sama dengan Encik Salahuddin, Tuan Haji Salahuddin Cik Ayub, merupakan pengarah bahagian kawalan racun perosak dan baja Jabatan Pertanian, dan kita ada Cik Muhammad Nazrul Fahmi Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah bahagian kawalan racun perosak dan baja. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pertama sekali, apa sebenarnya dimasukkan dengan racun paraquat? Saya tengok macam ni sekali lalu saya nampak macam sama je semua. Mohon penjelasan. Silakan, Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasihlah pada pihak RTM TV1 kerana menjemput kami daripada Jabatan Pertanian untuk Selamat Pagi Malaysia untuk menyampaikan sedikit penjelasan tentang racun perosak, racun paraquat. Jadi racun paraquat ni adalah satu perawis aktif lah, iaitu bahan aktif yang ada dalam racun tersebut lah. Jadi dia merupakan racun rumpai di mana dia bertindak secara sentuhan dan cepat dia bertindak lah. Jadi dia ada bahan kimia di dalam tu. Jadi dia dapat membunuh dengan cepat. Jadi biasanya racun ni diguna meluas bagi tanaman untuk kawalan rumpai seperti yang berdaun tirus dan juga berdaun lebar lah. Mengapa racun paraquat ni jadi favourite? Sebab dia mudah didapati dan juga cepat bertindak lah ke atas rumpai-rumpai tersebut. Di samping itu, kalau kita tengok di pasaran harganya murah lah. Jadi dia menjadi penggemar kepada pengusaha-pengusaha ladang dan kebun lah. Okey, baik, itu dia sedikit latar belakangnya. Cuma sekarang ni kita nak tanyalah bagaimana sebenarnya situasi penggunaan racun makhluk perosak di Malaysia ni. Terima kasih Hani. Racun makhluk perosak sebenarnya adalah satu bahan kimia yang toksik kepada manusia. Justru itu bahagian racun perosak selaku sekretari atau sesuai kepada Lembaga Racun Perosak mengawal selia bagi tujuan pendaftaran dan penguasaan Akta Racun Makhluk Perosak 1974. So kalau kita sedia maklum bahawa racun-racun ini perlu dikawal selia. Jika tidak dikawal, maka kita tidak tahu sama ada produk tersebut adalah berkualiti, berkesan, selamat pada pengguna ataupun pada alam sekitar. Justru itu melalui sekretariat ini kami mengawal selia dan memastikan bahawa produk-produk yang nak didaftarkan, nak digunakan di Malaysia, nak dikilangkan dan juga yang ingin diiklankan perlulah mematuhi syarat-syarat telah ditetapkan. Di mana kami di bahagian racun perosak dan baja mempunyai ahli-ahli kimia yang terlatih dan pakar dalam bidang-bidang tertentu seperti perumusan, toksikologi, kemujarapan dan juga keberkesanan ataupun efikasi. Okey, baik, itu dia. Cuma macam saya bagi tahu tadi, macam boleh tengok, kita tak tahu, saya sendiri macam biasa memang tak tahu pun nak bezanya. Macam kita nak tahu sesuatu produk ni, satu produk racun makhluk perosak ini telah dan belum didaftarkan. Macam mana kita nak tahu, Cik Salahuddin? Okey, terima kasih. Jadi pengguna kena tahulah bila dia nak beli produk tu, dia kena tengok pada botol ataupun bekas-bekas tu sama ada dia mempunyai pendaftaran atau tidak dengan lembaga racun makhluk perosak. Kalau kita tengok di sini contohnya. Okey, mari kita tengok sikit Cik Salahuddin nak tunjuk kita. Nombor pendaftaran. Okey. Betul yang mana? Di sini ada tunjuk nombor pendaftaran. LRMR R17715. Bermakna racun ini telah berdaftar lah dengan lembaga racun makhluk perosak. Jadi benda ni kita kena boleh cek lah juga melalui laman sesawang di bawah Jabatan Pertanian, iaitu DOA.gov.my
.sismarp iaitu satu sistem maklumat untuk racun perosak. Kita boleh semak di situ dengan sesuatu jenis tanaman, kita boleh semak apakah racun yang sesuai digunakan dan racun itu telah berdaftar lah. Jadi dengan nombor tu tadi kita boleh tentukan sama ada racun tu telah berdaftar ataupun tidak. Jadi kalau ada harga dan senarai itu memang dia daftar dan memang diguna secara meluas di pasaran lah. Okey, berbanding dengan yang tak berdaftar, apa mungkin dia punya kesannya kalau kita tidak menggunakan yang berdaftar ni? Yang tidak berdaftar ni bermakna racun yang kita guna tu tidak disahkan. Sama ada dari segi keracunan dia atau kesan-kesan sampingan yang perlu kita lihatlah kepada pengguna nanti. Jadi seolah dia jatuh sebagai racun haram lah. Baik, dalam masa yang sama, kita risau juga akan kesannya sebab nak mengendalikannya pun kita kena ada tata tertibnya. Maknanya kena ada sarung tangan. Kan? Apa sebenarnya kesan penggunaan racun paraquat ni terhadap manusia? Ya, sebenarnya racun paraquat ni telah diklasifikasikan sebagai kelas 1B. Okey. Kelas ini adalah kelas kebisaan yang bisa kepada manusia, bukan kepada perosak. Justru itu kalau manusia terdedah kepada racun ini secara terbuka, dia boleh mengakibatkan pelbagai efikasi sepertinya efek kepada kulit, iritasi pada kulit, iritasi kepada mata dan untuk kesan jangka panjang dia boleh menyebabkan kematian. Sampai itu boleh merosakkan sistem organ dalaman dan juga boleh menyebabkan muntah, sakit perut dan sebagainya. Dan yang lebih teruk lagi, ada pengguna-pengguna sebelum ini di mana kuku mereka telah tertanggal akibat daripada kesan penggunaan yang tidak mengikut aturan pada label dan juga tidak menggunakan pakaian pelindung diri yang selamat. Okey, jadi adakah kita mempunyai option ataupun alternatif untuk disarankan bagi menggantikan paraquat ni? Okey, terima kasih. Sebenarnya ada alternatif dia, iaitu terdapat dua perawis yang kita syorkan sebagai pengganti racun rumpai ini, iaitu satu glyphosate, satu lagi ialah glyphosate ammonium. Jadi dia merupakan perawis aktif yang telah didaftar dan telah diguna secara meluas lah di ladang-ladang sayur dan buah-buahan. Dan begitu juga boleh diguna untuk ladang-ladang seperti kelapa sawit, kelapa, nenas dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok campuran perawis ini iaitu daripada glyphosate ni, dia boleh campur juga dengan perawis lain seperti dicamba, fluoroxyl dengan diuron, metasulfon dan metal. Jadi bila dicampur tu dia memberi kesan yang sama setaraf dengan paraquat lah. Okey, baik, itu dia. Dan dalam masa yang sama, walaupun kita dah tahu dah kesan dia terhadap manusia, tapi ia bagus juga untuk menghapuskan perosak. Betul. Cuma racun rumpai sini. Tapi dalam masa yang sama, kita nak tahu apa sebab paling utama racun rumpai paraquat ini akan diharamkan, difahamkan menjelang 2020 dan bila secara rasmi akan dikuatkuasakan. Okey, racun paraquat ni akan secara rasmi ditamatkan pendaftarannya pada 1 Januari 2020. Dia telah melalui satu fasa yang panjang di mana Jemaah Menteri telah meluluskan untuk diharamkan pada tahun 2005. Walau bagaimanapun terdapat pelbagai perbincangan lanjut dan yang terbaru dan yang terakhir kita memang akan melaksanakan pengharaman atau penamatan pendaftaran paraquat pada 1 Januari 2020. Di antara sebab utama kenapa kita terpaksa mengharamkan paraquat kerana kesan toksiknya kepada manusia. Kita khawatir dengan berleluasanya penggunaan ini boleh menyebabkan kemusnahan kepada keselamatan dan kesihatan orang awam. Dan itu walau bagaimanapun kita mengharamkan ini, kita terdapat pelbagai alternatif. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh yang berbahagia Tuan Pengarah tadi, kita ada pelbagai alternatif yang kita pamerkan di sini untuk menggantikan paraquat dan kesannya sama dan dia boleh menjimatkan juga penggunaan racun. Okey, dan peranan pengguna ni sangat penting pastinya, sebab bagi kita nak mengkuasakan sesuatu, nak mengharamkan sesuatu, kadang-kadang bila tak ada kerjasama tu yang susah tu. Jadi peranan pengguna dalam memastikan pengharaman racun paraquat ni agar dapat dipatuhi oleh semua. Terima kasih. Jadi yang penting di sini ialah pengguna lah, di mana dia perlu dapat nasihat lah untuk memastikan penggunaan penggunaan racun ni adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan dalam label produk tersebut. Bermakna kalau kita tengok di sini, dia ada cara-cara penggunaan dia lah. Jenis racun, macam mana dia nak guna, bila nak buat semburan dan sebagainya lah.
Jadi kalau kita memiliki benda racun ni, kita hendaklah semak sama ada dia berdaftar atau tidaklah. Kalau dia tidak berdaftar, that mean menjadi satu kesalahan dan boleh didakwa. Dia bawa Akta Racun Perosak 1974. Begitu juga kepada pengedar dan juga pemproses kilang-kilang. Dia juga mematuhi akta ini. Jadi pengguna perlulah membaca label tu yang penting. Jadi kita kena buat satu amalan lah supaya sebelum kita guna kita tengok semua peraturan tu supaya kita tidak jadi satu kemudaratan dalam menggunakannya dan juga menimbulkan keracunan, terkena racun kepada pengguna-pengguna tersebut. Jadi saya kalau kita tengok dalam dasar agro makanan negara, salah satu strategi ialah makanan yang dihasil berkualiti dan selamat digunakan. Mana kandungan racun kita dibenarkan. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih dan kita harapkanlah semoga apa yang dipaparkan akan dapat memberikan manfaat kepada para petani, khususnya pekebun kecil menggunakan racun paraquat bagi kawal rumpai di kebun masing-masing. Dan dalam masa yang sama, ada hari bertemu pelanggan Jabatan Pertanian yang diadakan sempena dengan Majlis Kempen Kesedaran Pengharaman Paraquat pada 18 Mac 2019, 9 pagi di Dewan Tan Sri Abu Zahar di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang Kuala Lumpur. Dan nak dapatkan info lanjut berkaitan dengan pengharaman penggunaan racun paraquat ataupun racun alternatif yang menggantikan paraquat ni, bolehlah hubungi bahagian kawalan racun perosak dan baja di talian 03 2030 1472 atau boleh bertanya terus di Facebook Jabatan Pertanian Malaysia untuk maklumat lanjut. Terima kasih banyak-banyak pada Encik Saludin dan juga Cik Nazrul bersama kita pada pagi ini. Kedua-duanya dari bahagian kawalan racun perosak dan baja.